Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak masuk organisasi tisu tumbuhan dulu, 1.1. Okey? First sekali, kamu kena tahu dulu apa dia jenis-jenis tisu tumbuhan. Tisu tumbuhan dia ada dua, tisu meristem dengan tisu kekal. So, bawah tisu meristem ni ada dua jenis lagi, iaitu tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Bawah tisu kekal ni ada tiga pula tisu, iaitu epidermis, asas dengan vaskular. So, bawah tisu asas ni ada tiga, tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sklerenkima. Bawah tisu vaskular ada dua, xylem dan phloem. Okey, kita masuk tisu kekal. Tisu kekal ni apa? Sebenarnya tisu matang yang telah membeza ataupun sedang membeza. Next. Kedudukan tisu kekal. Kat mana tisu kekal ni berada? Tisu kekal ni berada di seluruh bahagian tumbuhan. Tak kira lah daun, batang, akar, semua tu lah. Buah. Cuma kedudukan dia tu adalah tempat-tempat dia. Okey, kita pergi yang ni nampak. Ni ada kerata rentas daun, ada kerata rentas batang, ada kerata rentas akar. So, dalam kerata rentas daun ni, kamu nampak yang paling luar adalah tisu epidermis. Tisu epidermis memang dia tisu kulit lah, tisu kulit luar. So, dia melapisi semua bahagian tumbuhan. So, dia paling luar sekali. Tisu epidermis. Lepas tu, dalam dia ada tisu vaskular, xylem, phloem. Cuma kalau nak ingat untuk daun, xylem dia mesti dekat atas. Phloem dia dekat bawah. Okey. Untuk keratan batang, yang paling luar of course lah tisu epidermis juga. Dan dia ada tisu vaskular dia, xylem, phloem. Cuma untuk batang dengan akar, kena ingat xylem dia mesti di dalam. So, xylem kat dalam macam ni. So, phloem dia dekat luar lah. Okay. So, antara xylem, phloem dengan epidermis ni, dia ada lagi tisu yang memenuhi ruang antara dua tisu tu, iaitu tisu asas. Jadi, cikgu nak bagi kamu note lah, tisu asas ni dia adalah tisu yang memenuhi ruang antara tisu vaskular dengan tisu epidermis. Vaskular, xylem, phloem lah. Last sekali, ini kerata rentas akar. Kat luar, of course lah epidermis. Lepas tu, xylem. Ingat, xylem mesti kat dalam yang bentuk macam X ni. Phloem dia dekat luar. Okey. Dan antara tu ada tisu asas. Ini kedudukan tisu asas dalam tumbuhan lah. Tisu asas dia adalah parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Boleh nampak sini. Maksudnya dia ada dalam setiap tisu tumbuhan tu. Dalam setiap bahagian tumbuhan tu ada tisu-tisu asas ni. Kita pergi first kali tisu kekal, iaitu tisu epidermis, jenis yang pertama. Tisu epidermis ni melapisi permukaan luar batang, daun dan akar. So, dia adalah tisu kulit untuk semua bahagian tumbuhan. So, dinding sel epidermis ni dia terdedah pada udara. Okey. Jadi, bila terdedah pada udara, secara logiknya contoh ni daun. So, epidermis daun ni terdedah pada udara. So, udara ni dia boleh sejat air. Dia boleh sejatkan air. Jadi, akan berlakulah kehilangan air daripada daun. Kehilangan air daripada daun, daripada bahagian tumbuhan ni kita panggil sebagai transpirasi. Okey. Bila transpirasi berlaku, hilanglah air dari tumbuhan kan? So, untuk kurangkan kehilangan air dari tumbuhan, daun ni ataupun batang ke daun ke, dia akan dilindungi oleh satu lapisan berlilin yang dipanggil sebagai kutikel. So, kutikel ni mengurangkan kehilangan air daripada tumbuhan dan juga melindungi tumbuhan daripada kecederaan. Dan juga menghalang serangan patogen. Dan ada juga sel-sel epidermis ni, dia terubah suai menjadi bentuk yang lebih khusus. Sel yang lebih khusus. Contoh dia sel pengawal dengan sel rambut akar. Sel pengawal ni kawal bukaan stoma. Dan sel rambut akar ni dia menolong penyerapan air dan garam mineral. Okay, boleh nampak gambar ni. Ni kutikel. So, kutikel ni lapisan berlilin yang melindungi permukaan daun dan permukaan tumbuhan lah. Ni nampak ini sel pengawal. Ni adalah sel epidermis yang terubah suai. Okay, nampak ni gambar sel pengawal. Ni. Sel yang terubah suai. Sel epidermis yang terubah suai. Itu ni gambar rambut akar. So, rambut akar ni sel epidermis yang terubah suai. Ni gambar rambut akar. Root hair. Ni, nampak? Sekarang kita masuk untuk tisu asas. Ada tiga, parenkima, kolenkima, sklerenkima. Kita masuk parenkima dulu. So, parenkima ni rupa dia.
Okey. Dia parenkima ni sel hidup. Sel hidup paling ringkas dan belum membeza lagi. Dinding sel dia paling nipis. So, kalau nak cam antara parenkima, kolenkima, sklerenkima, tengok dinding sel dia. Okey, tisu parenkima memberi sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni maksudnya tumbuhan yang tidak berkayu. Contoh macam sawi ke. Kalau pokok mangga tu berkayu lah. Kalau pokok yang tak berkayu ni macam sawi, macam seleri, macam keembung. Okey. So, dia terlibat dalam fotosintesis. Nanti kita tengok gambar saya akan terangkan. Dan bantu penyimpanan kanji dan gula. Serta terlibat dalam pertukaran gas. Jadi cikgu tunjuk terlibat dalam baik pulih dan penjaraan semula tisu tumbuhan dan pengangkutan sistem vaskular. Okey, ciri-ciri dia dinding sel dia nipis, bakul dia besar, simpan kanji dan gula, memberi sokongan pada tumbuhan herba dah sebut. Okey, next. Contoh tisu parenkima. Nampak tak? Mesofil palisade dengan mesofil berspan. Dua-dua ni adalah sebenarnya tisu parenkima. Dia nampak bentuk dia ringkas, bakul dia besar. Okey. Sebab itulah dia tulis tisu parenkima terlibat dalam fotosintesis. Sebab ni lah. Contoh dia mesofil berspan dengan mesofil palisade. Yang dua-dua ni memang terlibat dalam fotosintesis. Okey. Contoh tisu parenkima lain. Dia ada kat mana? Ada dekat xilem. Nampak ni? Parenkima xilem. Ada bahagian xilem ni sklerenkima, ada bahagian xilem ni parenkima. Maksudnya tisu asas ni dia bertaburan dekat dalam tumbuhan tu. Cuma ada tempat-tempat dia. Okay, so yang ni nampak phloem pun ada phloem parenkima. So asas yang kedua, kolenkima. So kolenkima ni dia terdiri daripada sel hidup juga. Dan bila matang dia akan jadi sel yang fleksibel. Dinding sel dia diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. So dinding sel dia kuat. Dia agak kukuh. Berbanding parenkima tadi. So dinding sel ni lebih tebal berbanding dengan parenkima punya dinding sel. Memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan. Beri sokongan mekanikal dan sifat keanjalan pada tumbuhan. Maksud dia macam ni. Bagi sokongan pada tumbuhan herba yang tak berkayu, batang muda dan petiol. Baca betul-betul. Batang muda maksudnya batang muda ni kita boleh bend dia. Kita boleh bengkokkan dia. Tapi kita tak susah nak patahkan dia. Itu maksud dia sokongan kolenkima pada batang muda. So batang muda tu kuat. Kuat tapi dia fleksibel, anjal. Dia boleh bend, boleh bengkok. Tapi susah nak patahkan. Itu maksudnya. Okey, dinding sel dia menebal secara tak seragam pada bucu. So kalau nak cam dia, kolenkima ni, dia punya penebalan dia dekat bucu Dekat dia punya edge tu. Ni penebalan kat sini. Penebalan kat sini, penebalan kat sini. Dia tak seragam. Okey, boleh nampak contoh tisu kolenkima. Contoh dia ni. String dekat seleri. Tengok Ni nampak jalur-jalur kat seleri ni yang cikgu bulatkan ni. Yang ni sebenarnya kolenkima. Dia bagi sokongan pada batang seleri tu. Okey. Lagi satu adalah midrib. Midrib ataupun ni. Ni jalur yang kat tengah ni. Ini pun kolenkima. Yang ni dalam kerata rentas nampak Ni ada kolenkima kan. Sklerenkima. Sklerenkima ni daripada sel yang mati. So kolenkima, parenkima hidup tapi sklerenkima ni mati bila matang. Mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas dan beri sokongan yang kuat kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu ni membantu pada pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Dinding dia ditebalkan oleh lignin, so sangat kuat lignin ni. So dia memberi kekuatan pada tumbuhan yang matang, maksudnya biasanya bahagian yang berkayu. Okey. Dinding sel ditebalkan dengan seragam. Tu beza dengan kolenkima yang penebalan seragam oleh lignin. Okey, ni contoh dia. Jumpa kat mana? Dekat kulit kayu. Kulit kayu keras kan? Tu sklerenkima sebenarnya. Batang tumbuhan matang, gentian, fiber dan sklerate. So nampak ni contoh lukisan fiber. Fiber gentian bahasa Melayu. Ni sklerate. Gambar dia. Okey, contoh nampak ni. Xylem fiber. Gentian xylem. Ni diperbuat daripada sklerenkima. Okey, trachate. Trachate pun diperbuat daripada sklerenkima. Macam tu. Sebab tu dia cakap tadi berfungsi dalam pengangkutan air dan nutrien kan. Maksudnya pengangkutan air dijalankan oleh xylem. Jadi sebab itulah disebut xylem tu diperbuat daripada sklerenkima lah. Ada bahagian xylem yang sklerenkima, ada bahagian xylem yang parenkima.
This tissue provide hardness and strength to the parts of plant like wall of walnut, seed coat and etc. Maksudnya, ni kulit yang keras ni, kulit kelapa ni, kulit kacang, semuanya daripada sclerenchyma. Okay. Kita pergi pada tisu vaskular pula, xylem. So, xylem ni terbentuk daripada sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. So, sel mati. So, maksudnya xylem ni kebanyakan part dia dibentuk daripada sclerenchyma tadi. Yang sel yang diselaputi lignin terdiri daripada salur xylem yang memanjang, berongga dan bersambungan antara satu sama lain dari akar ke daun. Salur xylem ni, sifat dia memanjang, berongga dan bersambungan. Macam satu batang paip yang sangat panjang dari akar ke daun. So, senang dia nak angkut air dan garam mineral tu. So, xylem fungsi dia mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian. So, nampak xylem ni ada bahagian-bahagian dia. Trachea, salur xylem, vessel xylem, gentian xylem ni dengan parenchyma xylem. Ni dalam satu xylem. Ada 4 jenis. So, xylem parenchyma ni sel tisu parenchyma, gentian xylem, vessel xylem dengan trachea ni, tiga-tiga ni adalah sclerenchyma. Okay. Dan phloem terdiri daripada sel rakan dan tube tapis. Boleh nampak ni sel rakan mana? Ni sel rakan companion cell. Ni sel rakan dengan tube tapis sieve tube. Okey, terbentuk daripada sel hidup. Tube tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem membentuk struktur tube memanjang. Maksudnya tube tapis ni dia bersambungan. Phloem ni kerja dia angkut gula yang terhasil daripada fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan. Organ penyimpanan gula apa? Akar, buah, umbisi. Ni xylem, ni phloem. Tengok gambar. Okey, boleh tengok beza dia. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kali ini. Rajin-rajin baca buku. Thank you.